kawalan emosi. So tamak. Tamak, so kita tak boleh tamak lah. So perlu jaga kawalan emosi. So hope analysis, teknik harapan pun kita tak nak juga. So terlalu confident pun tak nak juga. So trader perlu kawalan emosi. Alright. So trading idea iaitu perlu jaga money management. Money management ni iaitu guna lot sesuai dengan modal korang lah. Okay. So teknik yang proven. So perlu ada teknik yang betul lah. Okay. Wajib ada TP dengan SL dan entry dan exit plan. So dalam trading ni bila korang ada entry dan perlu ada exit plan. Okay. Ketiga, disiplin. Pilih masa yang sesuai untuk trade. So analisis sebelum entry position. Sebelum korang nak entry tu, korang perlu analisis terlebih dahulu. Alright. So jangan overtrade. Overtrade ni lebih kurang tamak lah. Okay. Teknik, faham konsep jual beli. Faham konsep jual beli dan kenal platform yang digunakan. Alright. So faham teknik yang boleh mendatangkan profit. Dalam trading ni banyak teknik. So korang kena pilih lah teknik yang boleh mendatangkan profit kepada korang. Okay. Okay, saya review balik the traders ni. Okay, so yang pertamanya kawal emosi lah. Emosi ni memang kita tak boleh kawal lah. Saya sendiri, saya trader, saya pun hutan trader, saya tak boleh kawal emosi saya. Tapi macam mana saya nak manage saya punya duit? Okay, sebab ini berkait dengan duit. Nah, hampa yang duduk dalam ni sekarang ni, hampa trader yang duduk dalam ni sekarang ni, hampa keluarkan hampa punya modal dan juga hampa invest hampa punya duit. Of course hampa nak kan keuntungan. Siapa je yang nak invest nak rugi. Tapi kita kena tahu yang mana trading ni ada rugi. Wajib hampa letak dalam mindset hampa yang mana dalam trading ada rugi. Tapi kita kena kontrol kita punya rugi tu lah. Okay. So sifat tamak ni kena ada lah kan. Okay. Sifat tamak ni tamak kat sini bukanlah tamak yang terlampau tamak dah. Bukanlah. Okay. So saya cakap, saya boleh explain dari segi tamak kat sini. Okay. Saya boleh cerita berkenaan dengan tamak. Tamak, macam mana kita nak tamak dalam kita punya entry. So kita punya entry ni tamak ada 1/2, 1/3. Itu kita punya tamak saja. Kalau 1/10 itu bukan tamak tu. Nah, itu kira pergi haji balik hari. Modal 10 ringgit, lagi keluar cerita panjang lagi. Nah. Okey, modal 10 ringgit. Nak gila-gila punya. Tapi nisbah tamak dekat sini apa yang saya nak ajak nanti dari segi teknik hampa kena tahu. 1/2, 1/3. Okey? Yang ni kena tahu. Macam mana kita punya entry itu satu saja kerugian. Kalau dia pergi keuntungan, dia akan pergi kepada 2 ataupun 3. Okey? Yang tu kita kena tengok lah. Okey? Macam mana kita punya cara entry. Okey? Jangan risau, benda tu akan belajar dalam masa 3 hari. So, tak boleh skip yang ini untuk pergi ke hari kedua. Itu je. Tak boleh skip yang ni untuk pergi hari kedua. Okey? Saya pun first time juga. Saya pun orang ajak, sabar Asad, kita dalam proses nak belajar ni. Budak-budak baru lahir pun dia merangkak lumat. Nah, baru boleh berjalan, baru boleh dia merangkak mengesot. Lepas tu merangkak, lepas tu baru boleh berlari. Okey? Jangan skip proses. Okey? Jangan skip proses. Okey? Jaga money management. Money management, hampa nak money management yang macam mana? Nah, okey, sahabat-sahabat nak money management yang macam mana? Saya boleh suggest dekat sini. Money management. Kalau $100, hampa boleh entry 0.01 5 layer saja. 5 layer saja. Okey, 0.01 5 layer saja hampa boleh entry. Okey, kenapa 5 layer? Kenapa tak ambil terus satu layer 0.05? Okey, kenapa tak ambil 0.05 satu layer? Kenapa? Sebab kalau hampa entry satu layer, dia akan, kalau kata floating, anda boleh cover lagi kat bawah. Anda boleh cover lagi kat bawah. Anda boleh cover lagi kat bawah. Okey, itu cara nak trading. Nah, hampa masuk lot besar, lepas tu hampa tak erti nak cover. Sahabat-sahabat jangan macam ni. Nah, sahabat-sahabat. Okey, so dari segi money management. Okey, dari segi disiplin pula, apa yang saya boleh ajak daripada dari segi disiplin? Dah. Jangan buka
Mute Ustaz kan? Oi. Kan mute Ustaz. Kan host. Sahabat-sahabat janganlah buka mic. Saya nak bercakap ni. Tak ada masalah. Okey. Okey, kita pergi pada disiplin. Okey, disiplin. Dari segi disiplin ni pula, apa yang saya buat dekat saya punya trading lah. Okey. Saya punya trading saya buat macam mana saya dapatkan 10% yang pertama. Contohnya macam kita punya modal 100 USD. Okey, 100 USD. So kerugian ataupun keuntungan saya sehari 10 USD sahaja. Okey, 10 USD saja berpada-pada kita punya entry. Okey. So macam teknik yang saya nak ajak esok dengan lusa ni, saya buat profit 11,000. Wah, itu tak apa, nanti kita ajak Tapi disiplin 10% hampa kena pegang. Okey. Dari segi teknik pula, teknik belum masuk teknik lagi. Okey. Belajar sesuatu teknik ini, kita boleh belajar pelbagai teknik. Kita boleh belajar macam-macam teknik. Okey. Kalau tanya Kal dekat sini, Kal berapa teknik yang hang tahu? Banyak Okey, banyak teknik yang dia tahu, tapi dia apply macam mana? Masuk guna SND, keluar pakai FIBO ke? dah. Kita banyak belajar teknik, tapi kita masuk macam mana, keluar macam mana. Okey, yang tu kita kena tahu. Okey, yang ni bukan nak ceramah pada hampa, tapi yang ni asas, paling asas. Kalau kata yang ni hampa tak tahu, susah saja. Okey, so hampa masuk guna teknik ABC, keluar guna teknik ABC, Mat. Sahabat-sahabat jangan masuk teknik ABC, keluar teknik SND. Lain dah tu. Nah, sahabat-sahabat kena tahu, kena peka dengan apa yang hampa belajar. Teknik masuk entry SND, keluar SND. Masuk teknik support resistance, keluar support resistance. Sebab setiap teknik dia ada TP dan juga dia ada cut loss dia. Kalau kata tak ada TP, pelik teknik tu. Okay. So next. Alright. Langsung keluar sahabat-sahabat. Tak pasal-pasal dalam punya program pula sahabat-sahabat. Okay, jenis-jenis trading yang ada dalam forex trading lah. Okay, forex, GBP, GPY, USD, CHF, commodities, oil, WTI, Brent, metal, silver, gold, stock, Apple, Facebook, Indices, Dow Jones dan Nasdaq. Jenis-jenis trading ada dalam dagangan kita. Alright. Okay. Thank you, Kal. Okay. So Kal yang akan ni, saya yang akan isikan malam ni. Okay. So forex hampa kita belajar technical analysis. Okay. Saya akan ajak 3 hari ni technical analysis. 2 hari ke depan saya akan ajak technical analysis. Technical analysis ni hampa boleh tengok dari segi history. Kalau kata technical analysis hampa tak tahu, susah Okay. Sahabat-sahabat jadi susah kalau tak tahu technical analysis. Okay. So technical analysis ni dekat chart yang macam mana boleh apply. Okay. Sama ada community saja ke, forex saja ke, index saja ke. Okay. Technical analysis asalnya dia ada chart, ada candle. Apa boleh guna technical analysis walaupun dekat chart COVID lah. Okay. So dekat chart COVID pun dia ada ABC buy. Okay. Dekat chart COVID pun ada support resistance. Okay. So kalau hampa tahu asas technical analysis, mudah je. Okay. Barulah kita pergi kepada fundamental. Okay. Dia ada 2 jalan dekat sini, fundamental ataupun technical analysis. Okay. Kalau forex dia lebih kepada fundamental. Okay. Boleh pakai technical, tapi dia lebih kepada fundamental. Dia berkait dengan 2 negara. Okay. GBP dekat mana? London, UK punya mata wang. Okay. JPY dekat mana? Japan. So apa kena tengok 2 negara. Okay. Fundamental maksud dia apa? News. Okay. Macam fundamental ni maksud dia news. Macam baru ni Ukraine dengan Rusia. Okay. Efek daripada situ, apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi daripada situ? Okay. So efek daripada situ, saya boleh cakap harga minyak akan naik. Daripada perang antara Rusia dengan Rusia dengan Ukraine,
minyak akan naik. Sebab apa? US masuk campur tangan. Okay, itu fundamental analysis. Yang kita akan belajar ni technical analysis. So hampa kena tahu dulu. Macam saya bahasa orang putih ni, saya tak apa nak cakap kan. So news semua bahasa orang putih. So saya belajar technical analysis saja. Daripada Bursa Malaysia sampai ke hari ni, saya fokus kepada technical analysis. Macam fundamental, saya ambil tahu news-news yang besar. Macam Arab Saudi, siapa tu? Macam Arab Saudi kena apa? Loji Arab Saudi kena bom hari tu. Okey, macam COVID case. Bila COVID case itu fundamental. Okey, COVID case apa yang akan jadi? Saya bagi contoh dekat sini ya. COVID case, kenapa harga minyak sampai negatif COVID case hari tu? Orang quarantine, duduk kat rumah, minyak berlebihan. So harga minyak tak ada dekat tu. Orang dah tak pakai minyak. Okey, so minyak banyak, orang tak pakai. So dia akan jadi harga minyak tu tak ada nilai. Sebab tu dia jadi negatif hari tu. Okey. So kenapa minyak naik? Minyak naik ni sebab stok minyak kurang, orang nak guna. Orang ramai nak guna, minyak kurang. Okey, efek daripada situ. Itu forecast lah. Okey, itu lebih daripada forecast. Nanti saya beritahu forecast tu apa. Okey. Naik kan? So kita masuk kepada pengenalan kepada crude oil. Yang ni pengenalan kepada crude oil lah. Crude oil merupakan komoditi yang paling mudah dicairkan dan merupakan salah satu sumber ekonomi dunia. Supply dan demand menjadi penentu harga crude oil selain faktor-faktor lain seperti stok bekalan, malapetaka dan sebagainya. Terdapat dua jenis utama minyak dunia iaitu WTI dan Brent. Okey. Saya explain secara bahasa orang kampung lah dekat sini. Okay, so yang ni mungkin bahasa buku mungkin kan. Nah, okay, so saya explain secara bahasa orang kampung. So sebab saya orang kampung, saya explain saya cara orang kampung lah. Okay, crude oil ni paling senang nak boleh type. Okay, dan merupakan salah satu sumber ekonomi dunia. Siapa dekat sini yang tak pakai petrol? Saya. Okay, so dia berkait dengan supply and demand. Yang nombor satu dengan nombor dua dia berkait. Okay, supply and demand. So pengeluar keluarkan. Contoh pengeluar ada kuantiti minyak yang sikit macam saya cakap tadi, tapi demand tinggi dekat luar. Harga minyak akan naik. Sebab tu hangpa kena tahu konsep pergerakan minyak tu kenapa dia naik, kenapa dia turun. So kena tahu. Okay, contoh macam malapetaka saya beritahu tadi. Arab Saudi kena bom. Ataupun Arab Saudi kena bom. Loji minyak dekat Arab Saudi kena bom. Okay. So bila loji minyak kena bom, minyak tu rosak ataupun dah tak ada stok. Okay, demand tinggi. Okay, so stok tak banyak, harga minyak akan naik. Contoh macam COVID pula. COVID minyak banyak, tapi penggunaan orang yang nak guna tu tak ada. So harga minyak akan turun. Sebab tu dia ada dua hala. Okay. So terdapat dua jenis utama minyak dunia iaitu WTI dan juga Brent lah. WTI kita fokus kepada WTI. WTI ni US, Brent ni UK. Pergerakan hampir sama, harga berbeza. Okay, so kan okay, sama. Saya baru nak tanya WTI tu apa maksud dah? Okay, WTI US Brent. Okay. WTI iaitu West Texas Intermediate US oil lah, iaitu juga dikenali sebagai Texas Light Sweet kerana light ringan dan kurang padat berbanding yang lain. Sweet kandungan sulfur yang rendah. Brent pula UK oil merujuk kepada 4 tempat yang berbeza di North Sea, UK, Brent, Fortis, Osebus dan Ecofis sesuai untuk diproses menjadi minyak diesel dan gas oli. Okey, saya harap hampa dapat info baru lah malam ni dah kenaan dengan apa yang Kia tunjuk ni. Okey, at least hampa tahu hampa trade tu minyak round 95 ke round 97 hampa kena tahu lah. Sekejap lagi ada pula lagi kata aku trade minyak, lagi member tanya sebelah
hang trade minyak apa? RON 95 ke 97? Sudah nak jawab, tak tahu. So hampa kena tahu. Kita trade ni fokus kepada US. Minyak mentah. Okay, minyak mentah. So brand pula UK oil. Okay, lebih kepada UK. Sekejap lagi kan ada yang tanya, sekejap lagi hampa jawab RON 95. Jenuh nak explain dekat orang. Okay, at least kita sendiri kena tahu. Okay, at least kita sendiri kena tahu yang mana kita trade ni, apa dia? Apa dia yang kita trade ni? Nah, RTC fokus kepada WTI. WTI ni minyak US. Okay, next. Okay, jenis-jenis analisa dagangan iaitu ada dua lah, iaitu fundamental analysis dan bergantung kepada berita, pergerakan, luar jangkaan. Wih, apa lagu? Dapat? Sat. Alright. Fundamental analysis iaitu bergantung kepada berita, pergerakan luar jangkaan. Sumber yang kita boleh dapati iaitu investing.com, trading economy, forex factory. Alright. So kedua, technical analysis, menggunakan data pada masa lepas, kajian mengenai pergerakan harga dan corak, meramal pergerakan harga pada masa akan datang. Okay, saya explain apa yang cerita dekat sini. Okay, fundamental analysis dan juga technical analysis, dua technical yang berbeza. Okay, tapi tujuan dia sama lah. Tujuan kita nak belajar technical ke, FA ke, tujuan dia untuk untung. Okay, minimumkan kerugian ataupun dapat news untuk kita cut loss. Okay, itu input kita. Okay, so fundamental analysis yang ini hampa kena take note lah. Okay, kita boleh dapatkan berita-berita news ni berkenaan dengan dari segi komoditi ataupun dari segi indeks, Apple dan sebagainya. Hampa boleh ambil dekat investing.com, trading dengan forex factory lah. Okay, yang tu dekat site situ. Tapi untuk 3 hari ni kita bukan nak fokus kepada fundamental analysis, dan saya beritahu sekali lagi, kita fokus kepada technical analysis menggunakan data. Okay, menggunakan data pada masa lepas. Maksud dah history. Technical analysis ni history, dia pernah jadi dan juga satu dunia pakai. Okay, kajian mengenai corak dan harga. Kalau kata dah pergi harga 100, dia buat new resistance. Okay, dia buat new resistance. Contoh kat sini, contoh new resistance. Nah, okay, kalau dia pergi pada harga 100. Nah, so maksud dah harga 100 tu, itu adalah harga yang paling tinggi dia pernah buat dalam masa 2 tahun. Okay, ini adalah harga yang paling tinggi dalam masa 2 tahun dia pernah buat. So itu untuk jangka masa 2 tahun. Kalau kita buka dalam jangka masa 4 tahun, 10 tahun, dia pernah, harga minyak pernah cecah ke 160, okay, per barrel. Itu adalah corak ataupun pattern yang pernah jadi. So kita akan belajar benda tu. So next. Okay, fisiologi dalam trading lah. Tidak kira apa yang anda fikirkan, semua trader perlu meramal, samalah seperti peramal kaji cuaca. Untuk memahami market bermakna anda perlu mengkaji terlebih dahulu apa yang berlaku di masa lampau, kemudian perhatikan apa yang berlaku pada masa kini, dan seterusnya meramalkan di mana pasaran akan pergi seterusnya. Okay, yang ini macam sama saya cakap tadi, dia lebih kepada history yang lepas. So history yang lepas ni kita nak tengok dekat mana. Okay, history yang lepas ni kita nak tengok dekat mana. Kalau hampa buka chart seminit, hampa tengok chart seminit lambat. Okay, so kalau hampa buka chart 5 minit, hampa tengok history chart 5 minit. Kalau tak jumpa history belakang dah, contoh dia buat new resistance, hampa buka chart dan juga dia buat new high, tak nampak dekat chart 5 minit, buka chart 15 minit, nampak dah. Okay, esok kita akan belajar technical. Okay, so maknanya kita lebih ajak teori saja. Okay, kalau tak nampak dekat 5 minit, buka 15 minit, buka 30 minit, cari resistance yang terdekat. History, dia pernah cecah harga tu dah. Okay, so itu pattern. Dia nak, sama ada nak break ataupun dia nak rebound balik. Okay, so next. Alright, macam mana kita nak start? Okay, so
perkara yang penting iaitu internet lah perlu ada. Dan telefon salah satulah, telefon, tab atau laptop. Okey, yang penting internet lah. Okey, pendaftaran dan pembukaan broker ICM. Kita pakai broker ICM dan aplikasi MetaTrader 4 iaitu platform yang kita guna iaitu MetaTrader 4. Login ke akaun trading di MT4. Perut siapa bunyi kat dah tu. Ya. Pada bang aku ni. Okey. No. Biar lah. Siapa bunyi? Hang lah. Ya. Daripada hang tu. Okey, sama. Okey, pendaftaran pembukaan broker ICM lah iaitu kita pakai iaitu broker ICM dan aplikasi MetaTrader 4. Okey. Aplikasi MetaTrader 4 iaitu platform yang kita guna MetaTrader 4, login ke akaun trading di MT4. Alright. So sebelum tu korang dah login ke belum akaun di MT4? Okey, kita dah sampai kat fasa login dah. Okey, daripada kita teori tadi, okey, daripada kita teori sampailah apa itu QROI, apa itu fundamental analysis dan juga sampailah daripada sampai supply and demand. Okey, saya dah ceritakan sebuah ringkas apa yang ada dalam trading. So kita dah sampai dekat fasa login. Apa? Login ke belum? Belum. Dah belum contact admin apa? Bunyi kat mana? Takkan bunyi kat aku. Siapa? Kan mute semua. Lo. Okey, ada orang baru. Macam mana dah mute lah? Okey. Ada orang baru habis jogging ni. Saya tak boleh ikut masa hampa. Nah, saya tak boleh ikut masa hampa. Okey. Macam saya cakap tadi, saya tak boleh ikut masa hampa yang mana saya start pukul 9.30. Sepatutnya hampa kena masuk 9.30. Okey. Tak, kalau kata nak ikut masa hampa, baik saya pergi buat kelas dah hampa lah. Hatta tak mute. Suara dia tu kat ni. Muhammad Atta. Tu. Mana Muhammad Atta? Dah. Dia kalau kata kita tak boleh, kita ni kalau kita tak nak belajar, jangan ganggu orang lain belajar. Sebab kesian orang lain semua. Okey? Simple lah. Okey? Kalau kita tak boleh nak senangkan diri kita, jangan menyusahkan orang lain. Itu saja. Okey, kalau kita tak boleh nak senangkan diri kita, jangan menyusahkan orang lain. Ni ramai dalam ni nak saya nak bagi input percuma dan juga saya buat kelas percuma. So tolonglah. Okey, bukannya saya minta apa banyak pun. Okey, jangan kacau orang lain punya ramai. Okey. So saya nak baca yang kat atas tadi. Okey, nak depo je tak boleh. Pasal apa depo tak boleh? Pasal apa depo tak boleh? Dia sekarang ni rasa CIMB problem rasa. CIMB saja problem. Ha. Okey.
Okay, teruskan. Saya akan teruskan punya. Hampa jangan risau. Kalau hampa nak drag saya sampai pukul 3 pagi pun tak ada masalah. Okay, sebab apa? Saya punya mood semalam dengan hari ni betul-betul gembira saya nak cakap apa. Nah, betul-betul gembira. Kalau tanya Kal tanya pasal apa 2 hari ni aku happy semacam. Okay, so kalau tanya Kal kenapa saya happy 2 hari ni, semalam dengan hari ni saya buat testimoni untuk diri saya, untuk ajak hampa. Okay, No. saya profit 11,000 USD. Okay, saya profit 11,000 USD. So teknik yang saya akan ajak ni lah, teknik yang saya profit ni lah saya akan ajak apa. Okay, so jangan risau, benda tu akan sampai. Sabar Asad, tapi jangan skip yang ni. Okay, jangan skip yang ni. Sebab apa? Ini pengenalan dan juga nak login. Okay. Okay, YNFX, apa saya tak masuk dengan Jamil? Miko pasal apa tak masuk dengan Jamil? Okay, yang ni khas untuk klien saja. Okay, yang lain ataupun partner pergi kepada Jamil. Okay, saya bagi link. Sebab Jamil tunggu hampa dekat sana tu, saya tak ada masalah. Kejap. Sorry Yak Lin. Okay, sorry Yak Lin, start bagi saya 5 minit. Okay, so malam ni saya nak share dengan Chris. And sedikit saya share ambil masa lebih kurang sejam saja sudah katakan confirm jamin boleh akan berlaku. Kan, sambung kan? Alright, so perlu login di account trading MT4 lah. Okay, so korang perlu download dulu di MT4, di aplikasi korang, MetaTrader 4. Jangan pula MetaTrader 5. Kita guna platform MetaTrader 4. Okay, so saya nak share bagaimana nak login. Oh, saya terkejut tengok Abang Zamri kita. Saya ingat sahabat-sahabat. sorry lah Abang. Kita janganlah serius sangat time belajar. Okay, santai-santai. Kita santai-santai. Berapa lama nak dapat 10K? Okay, dia ikut bergantung kepada modal. Okay, bergantung kepada modal. Macam semalam saya punya modal 3,500. 3,500 USD. So saya profit 11,000 untuk 2 hari. Okay, so bergantung kepada modal sebenarnya. Kalau hampa modal 1 USD, saya selalu ajak untuk 1 USD je. Tapi boleh apply teknik yang saya akan ajak dalam guna 1 USD tu, tak ada masalah. Okay, modal paling sikit berapa? 1 USD lah bang, senang cerita 1 USD lah. Okay, kalau kata 10 USD susah, 50 USD susah. Alright, Okay, kan sambung. Alright, Yang ni masuk sesi login dah ha. Kalau hampa terlepas saya tak tahu. okay, yang ni first kita pergi dekat Android terlebih dahulu lah. Okay, so dekat Android apa? Play Store ke? Play Store. Okay, dekat Android Play Store, korang kena type MT4 iaitu MetaTrader 4. Jangan type MetaTrader 5 pula. Sebab apa? Kita guna platform MetaTrader 4. Right? So type dekat MetaTrader 4. Okay, so tekan download lah. Apabila dah download, tekan open. Lepas tu tekan tambah. So tekan MetaTrader 4, dia akan naik macam ni. So tekan tambah. Okay, login to an existing account. Sebab apa login to an existing account? Sebab apa? Kita lepas korang hantar gambar IC depan belakang, email, nombor telefon, kita dah buka account trading untuk korang. Okay, so tak perlu open a demo account. So login to an existing account. Alright, so cari server. Kalau korang nak login account demo, cari server ICM Capital VC Demo. Okay, kalau korang nak login account live, ICM Capital VC Live. Kalau korang nak demo, ICM Capital VC Demo. Kebanyakan orang tertinggal VC dekat tengah ni. So kena SL lah. Kalau server demo kena guna ICM Capital VC Demo. Kalau server live, ICM Capital VC Live. So perlu masukkan apa ni? Broker. So kita guna broker ICM. Okay, kena cari search broker. Okay,
apabila macam ni kita tekan nak login untuk account live. Okay, ICM Capital VC Live. So dia naik macam ni. So login ni apa yang kita nak letak? Password ni password yang kita dah tukar lah. Okay, macam mana kita nak dapatkan password yang kita tukar ni? Okay, sekejap saya share. So korang kena Okay, share screen tadi. share screen saya. Share screen dah ke? Sekejap. Okay, korang perlu type dekat Google di mana perlu ambil number tu. Clients ICM capital.com. Okay, search yang ni dia akan keluar macam ni. Boleh Okay, dapat kalau tak? kalau nak mudah lagi lah. Okay, kalau nak mudah lagi, hampa tengok dekat email hampa sebenarnya. Email. Tengok email. dekat email yang hampa dapat tu. Okay, so untuk sepanjang 3 hari ini kita akan pakai broker ICM. Okay, fokus kepada broker ICM dan juga kenapa broker ICM, sebab saya sendiri, kalau saya nak pakai broker lain, saya akan ajak apa pakai broker lain. Okay, so sebabkan saya pakai broker ICM, apa pun kena pakai broker ICM. Sebab apa? Saya nak sama TP dan juga cut loss kita sama. Okay, kalau sampai TP, semua sampai TP. Kalau kena cut loss, semua pakai rugi. Nah. Okay, so boleh tengok dekat email. Okay, kalau dekat email dia akan hantar dekat Gmail lah. Kalau yang bagi iCloud tu dia tak akan sampai mana-mana sebab perlu login dekat Gmail. Apa-apa withdraw ke deposit apa dia akan masuk. Setiap lot apa dia akan masuk dekat Gmail. So perlu hantar Gmail lah. Jangan hantar iCloud pula. Okay. So korang kalau type dekat Google tak perlu isi yang ni. Sebab apa? Kita dah daftar akaun korang. So korang perlu sign in saja. Okay. So masukkan email dan password yang didaftar. Okay. Alright. So tekan sign in. Okay. Sekejap loading. Okay. Kalau nak guna account live, tekan macam ni. Ambil ID ni, masukkan dekat yang tadi. Sekejap yang tadi ni. Masuk dekat MP4. Yang tadi ni, login ni. Masukkan yang ni. Lepas tu password ni, password yang ditukar. Korang perlu tukar terlebih dahulu password, okey? So korang perlu tukar password. Kalau lupa password, boleh reset password. Okay, dari segi password hampa kena tukar lah. Sebab apa, kita punya admin yang akan register dekat hampa. So password yang dia akan letak nama hampa, of course lah, angka belakang nombor ataupun biasa guna 888 111. Okay, untuk mudah kan. So password ni saya rasa hampa kena tukar sendiri. Okay. Dan juga dari segi safety account ni adalah kalau kata hampa nak withdraw, hanya penama account sahaja. Safety. Kalau kata contoh macam handset hampa hilang, saya tak minta handset hampa hilang, andai kata berlaku ataupun orang login hampa punya PC ke, dia nak withdraw duit hampa. Okay. So withdrawal tu tak akan jadi. Kalau kata withdrawal jadi pun, dia akan masuk dekat hampa punya account sahaja. Dia akan berbalik kepada penama account. So safety dekat sini dari segi duit hampa. Okay. Tak ada isu lagi yang mana saya withdraw duit kan masuk dekat saya. Tak ada lagi ya. Okay. So isu tu takkan ada. Dan juga memang tak ada berlaku. Okay. Memang safety untuk account. So jangan risau. Sambungkan. Okay. So apabila kita tekan sign in, so klik yang ni, banter parcel. So automatic apabila tekan sign in, pastikan nama korang keluar. Okay. Kepada yang tak keluar nama, pastikan keluar nama. Sebab apa? Kalau tak berjaya keluar nama tu, dia tak berjaya login lah. So kena PN admin korang untuk tolong lah bagi apa, keluar nama. So korang jangan malu bertanya dengan admin korang. Okay. Apa-apa masalah kena tanya admin lah. Alright. So tekan button pencil. Lepas tu klik yang tidak korang tak nak. Lepas tu tekan button padam. So tekan tambah untuk kita cari apa? Kita fokus WTI iaitu energy spot. So tekan energy spot, WTI dan brand. So dia akan keluar macam ni. Alright.
So kita fokus WTI lah. Dalam ICM kita fokus WTI. So kalau macam ni dia tekan chart Euro USD. Kalau kita tekan chart WTI dia akan keluar macam ni lah, chart WTI. Okey. Yang tu untuk ada yang tanya password kalau lupa macam mana? Email balik hampa contact admin apa? Okey, IB hampa contact dia. Susahkan dia. Okey, susahkan dia sebab apa? Sebab dia adalah introduce broker hampa. Hampa bukannya register direct. Hampa ada IB. So susahkan dia. Bukanlah saya suruh susahkan dia, maksud apa? Tanya dia macam mana nak reset password. So selalu dia akan suggest ataupun dia bagi template macam mana nak email lah. Okay, email dekat ICM. So ICM akan email. Astagfirullahalazim. Hampa akan email dekat ICM akan reset. Okay. So kena masukkan bank detail kalau nak withdrawal tadi. Masukkan detail withdrawal. Okay. Seorang boleh buka 2 akaun ataupun lebih. Seorang boleh buka 1 akaun. Dalam 1 akaun tu boleh buka 3 akaun. Okay. Login dekat ICM VC Live ke? Yo. Okay. ICM VC Live. Yo. Kalau tak boleh login, sekejap lagi PM hampa punya admin. Kalau hampa tak buka akaun lagi, contact hampa daripada mai daripada siapa? Mai daripada channel mana? Contact admin tu. Cakap ada, saya tak buka akaun lagi. Malam esok nak buat duit lebih kurang macam tu lah ayat dah. Okay. So kita dalam proses belajar. Hari ni tak boleh skip. Okay. Terlalu laju. Dekat mana laju? Dekat mana laju? Nak tukar password macam mana? Kan? Nak tukar password macam mana? Ya. Okay. Alright, so macam tadi dekat sini lah portal. Tempat sini iaitu deposit pun dekat sini, withdraw dekat sini, nak isi bank detail pun dekat sini. Okay. Kepada yang tanya perlu tak bank statement? Bank statement tak masukkan pun tak apa. Yang penting isi bank detail ni. Bank detail je penting. Okay. So kalau nak change password, tekan dekat sini, tekan change password. Alright. So kalau belum tukar password tu dia akan naik set password. Alright. So set password tu masukkan password lama dan password baru. Password lama dia akan sampai dekat email tu. Okay. Platform ni hampa kena tahu dan juga hampa kena alert dengan platform ni sebab dia berkait dengan teknik yang saya akan ajak. Untung rugi dia akan berkait kat sini lah. Okay. Selalunya saya akan bila saya dapat untung saya akan internet transfer. Okay, saya akan internet transfer daripada account trading saya akan pindah ke account yang satu lagi lah, account saving. Okay. Bro, so hello bro. Yeah. Nak tanya bro, ini macam mana ni kalau begini JP yang buka? Apa tu? Thread. Saya dah ikut yang ni thread tadi. Ya. Tukar password semua. Ya. Dia keluar beginilah kan? Ya, dia akan keluar macam tu. Tengok dekat profile. Tengok profile ada keluar nama. Ada keluar okay, nama kalau dekat kata keluar atas sekali. nama tu complete dah bang. Nah, kalau keluar Complete nama lah. tu complete, tinggal nak entry lagi. Sabar Asad. Okey. Yang tu dah okey dah. Okey. Kejap ada soalan kat sini. Laju sangat ke? Okey. Bang nanti ajak set up laju sangat naik ke indicator. step tu. Sebab Apa kita dia? naik ke step. Saya naik ke step yang tadi tukar password dah, buka macam ni dah, sama yang tadi ada yang apa tu Yang delete tu. Apa tu? Yang delete nak cari WTI. Okey, Kalau kan, boleh tunjuk. ulang semula lah yang dari yang ni. Okey. Nak ulang semula. Jadi kami yang dah buka ni faham lah nak masuk mana, keluar mana. Okey. Ya, okey. Yang ni. Yang ni. Betul dah laju. Okay, login ambil yang number tadi. Okey. Okey, ini saya Password. record. Dia dah login dah. Okey, dia dah login dah. Okey, sampai kat sini. Okey. Sampai kat sini. Okey.
Okay. Main dekat situ. Yang ni tekan pensel lah. Sebab apa? Yang ni Okay. kita fokus WTI lah. So kita tak nak serabut. Nak tekan ni. Kalau Saya punya kita keluar ni. macam mana? Ini je. Okey, jap saya tak nampak apa yang abang tulis tu. Okey, abang pergi dekat pensel tu bang. Okay. Abang tengok dekat skrin abang. Android Okey. Android ke iOS? iOS. iOS iOS sekejap pergi lagi. dekat Kita akan ajar pensel sekejap lagi. tu. Sat. Okay, dekat. iOS belum masuk ni. Yang belum ni masuk. Android. Yang ni Android. Oh, okay. Okey, Sat nah. Okay. Yang Okey, ni okey, okey. Android. Kepada yang pengguna Android boleh lah. Sorry. Okay. Nak Okey, tak tanya apa. je. Okey. Okey, Thank you. okey. Terima kasih bang sebab tanya. Tak ada masalah. Okey. Sama-sama. Okay. Okay. Okey, mute lu. Okey, thank you. Okey, ini baru pergi dekat Android. Dia ada dua version. Version Android dan juga iOS. So saya tak familiar dengan Android sebenarnya. Okey, saya lebih pada iOS. Okey. Okay, saya pergi slow-slow lah. Kepada yang tak apa. terlepas tu, saya slide slow-slow. Okay, klik ni Energy Spot. So WTI dah rank. So kalau nak tekan chart WTI, tekan je chart. Dia akan keluar macam ni lah. Chart WTI yang ni kita tukar ke Euro USD. So kalau kita tekan WTI, dia akan keluar WTI. Okay, boleh tak untuk Android? Okey, kita pergi kepada iOS pula. iOS lah. Okey, at least hampa dapat faham sikit yang mana dalam ni lah. 171 orang. Okey, 171 orang ni hampa dapat faham yang mana trading ni bukan scammer. Mat. Trading ni bukan scammer. Dan juga hampa kena tahu flow dia macam mana slow-slow. Daripada hampa duk bagi duit kat orang, baik hampa tahu sendiri. Okey? So, kita masuk dekat iOS punya version. Alright, Okay, so iOS kita pakai App Store lah. Okay, App Store type dekat App Store MetaTrader 4. So dia akan keluar macam ni lah. MetaTrader 4, tekan open lah. Apabila lepas download, tekan open. Okay, so tekan MetaTrader 4 lah, tempat yang kita download tadi. Okay, MetaTrader 4 iOS. Yang ni belum masukkan broker. Yang ni kosong, faham tak? Yang ni kosong. Lepas tu new account. Okay, new account ataupun tekan yang ni. Ataupun salah satu lah, nak tekan new account atau MetaTrader 4 iOS demo. Tekan yang ni, dia akan keluar dekat sini. Tekan tambah. Sebab apa? Yang ni kosong, dia tak masuk broker, faham tak? So tekan tambah untuk masukkan broker. Okay, log into an existing account. Sebab apa log into an existing account? Sebab kita orang dah buka account trading untuk korang. So tak perlu tukar. Tak perlu korang perlu tekan open a demo account, faham tak? Alright, so log into an existing account. Sebab apa? Sebab kita orang dah buka account trade untuk korang. Okay, so enter company or server name. Server yang kita pakai untuk account live ICM Capital VC Live. Kalau nak masuk ICM Capital VC Demo, iaitu server demo, faham tak? So kalau nak masuk server ICM Capital VC, nak masuk account live, masukkan server ICM Capital VC Live. Alright, so tekan yang tu. Login ni ambil yang dekat portal tadi. Client.number ID hampa tadi. So number ID ID. hampa tadi dengan password. Password Okay. yang ditukar. Okey, password yang ditukar. Barulah hampa boleh ni. Okey, bawah. Okay, so tekan sign in, dia akan keluar nama. Kalau korang tak keluar nama, maknanya akaun korang tidak berjaya login lah. Okay, so tekan, dia akan keluar nama. Klik dekat quarters ni. Klik dekat quarters, tekan tambah. Okay, tekan tambah. Alright, tekan tambah. So klik dekat tambah. So cari energy spot. Energy spot. Okay, kita tekan tambah kawasan sini, WTI dan rank. Okay, pensel ni untuk delete yang tidak berkenaan. Kita tak nak yang banyak-banyak ni berserabut lah. Okay, so kita fokus trade WTI atau brand lah. Okay, so kita tekan dekat WTI.
So tekan dekat WCI. Lepas tu klik dekat chat. So apabila klik dekat chat, dia akan keluar chat sini WCI. So dah. Okey, kejap. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri nak request Note MT4 boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, account tengah buat dengan siapa? Minta dekat partner tu macam mana nak login ataupun ada note macam ni. So semua partner ada note macam ni. Okey, boleh request kat dia. Okey, tak ada masalah. Ulang balik dekat username tadi tu jap. Ulang Sat. Sorry nak Ayat Aling. Saya ni kalau boleh saya nak hampa semua tahu, faham apa yang kita belajar malam ni. Okey. So make sure tak ada seorang pun terlepas sebelum kita pergi pada teknik. Okey. Sebelum kita nak pergi pada teknik, saya tak mau terlepas satu pun daripada malam ni. Dia agak bosan sikit tapi saya respect semua yang nak belajar. Okey. Terima kasih sangat sebab hampa nak belajar dan juga hampa nak tahu benda ni. So saya ambil peluang untuk ajaklah hampa saya dengan Kak malam ni. Okey. Kalau tak masuk macam mana bos? Kalau tak masuk macam mana? Tak boleh sambung login. kan? Kalau tak boleh login tu maksud ada password silap ataupun server salah. Dua tu ke? Okey, dua tu ke? Dekat mana username? Account ID yang mana? Account ID dekat portal tadi. Sekejap saya tunjuk. Dah dapat bro, WTI dengan brand. Sat kita nak guide yang belum dapat ini. Sat lah. Sabar Sat. Okey. Okey, yang account ID untuk account live macam saya yang ni. Saya copy yang ni dan masukkan dekat situ. Kalau server demo ambil yang ni. Okey, copy je. Alright. So kalau yang belum tukar password tekan dekat sini dan change dia akan, kalau belum tukar set password lah. Okay, alright. Set password. Kalau belum tukar. Okay. Macam demo belum tukar tekan dekat sini, so set password lah. Macam yang keluar change password ni sebab saya dah tukar. Faham tak? Mr. Ari, nak demo sudah depo macam mana? Depo, abang kontak admin abang sekali. Kekal ada slide untuk depo? Depo tak ada ah. Sekejap, ada tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Hampa boleh request dekat admin hampa untuk minta video macam mana nak ni. Kontak admin macam mana? Abang buka account dengan siapa? Admin tu abang buka account dengan siapa? Okey? So, teruskan Kah? Okay. So yang tadi username dekat mana? Ni. Okey. Ni. Okay, dia keluar username. Lepas tu tekan quarters lah. Quarters tekan tambah lah. Tambah sebab apa, kita nak cari yang kita nak trade lah. Pair yang kita nak trade iaitu WTI. So tekan cari energy spot. Lepas tu tekan tambah. Okay, tekan tambah. So tekan tambah, dia akan keluar dekat kawasan sini. Faham tak? Dia akan keluar kawasan sini. So klik yang parcel. Parcel ni tujuan dia untuk delete yang kita tak nak. Kita nak fokus WTI. So tekan ni button apa ni? Tong sampah ni untuk delete lah. Tong sampah. Pakai bahasa kampung lah, tak ada masalah lah. Okay, lepas tu WTI. So kita tekan chat WTI untuk dia keluar macam ni lah. So tekan WTI, dia akan naik macam ni. Tekan chat, lepas tu dia akan naik macam ni. Alright. So kalau kita tekan brand, lepas tu tekan chat, dia akan naik macam ni untuk chat brand lah. Okay, Syafat macam mana? DM dia. Syafat kalau hampa nak tahu, admin dia kekal. Ni yang tengah bercakap ni. Sekejap lagi hampa PM kekal lah. Okay. Betul kan Syafat? Betul. Hampa PM kekal. Okay. So next. Alright. So dah settle lah untuk login PM iOS. je yang apa, nama Syafat Boss tu, saya, Haikal, lepas tu ada lagi 2-3 orang akan tolong balas. Okay. Okay, so ada apa-apa tak faham tak untuk login iOS dengan Android? Okay, kita dah sampai fasa hampa semua ni sekarang dah ada chat. Okay. Dia nak belajar ni tu keluar nama lah. Okay. Bukanlah terus nak PN3 sampai kita belajar main ni nak untung.
Okay. So sekarang ni kita sampai dekat fasa hampa kena belajar step by step lah. No. Jangan skip. Okay. Saya tak boleh login lagi Android. Okay, kalau tak boleh login lagi, saya tak boleh nak ulang tau. Abang PM admin abang, minta guide daripada dia. Okay, minta guide daripada dia. So dia akan guide lah. Okay. So sekarang kita dekat fasa hampa dah ada chat MT4. Okay, chat sorry. Okay, hampa dah ada MP4 dan juga mana gambar aku ni tak keluar ah. Okay, dah ada ni chat dan juga hampa nampak lah chat. Okay, so sekarang ni hampa dah fasa nampak chat dan juga hampa kenal dah chat sekarang. Okay, kalau kata hampa tak sampai fasa ni, esok nak entry nak gaduh nak login pula marah pula saya. Apa masalah ha? Okay, so step by step, jangan risau. Tuan kalau lupa password, kalau macam mana kalau dah daftar tapi lupa password, email dekat ICM. Okay, email dekat ICM. Tak apa, buka email yang hampa register dengan ICM tu. Okay, so okay, alright, yang ni kita pergi function lah, apa yang terdapat di chat lah. Yang ni untuk iOS terlebih dahulu. Okay, nama file yang tertera. Nombor 1 ni nama file yang tertera. Sebab apa kita pilih chat dah WTI, so dia akan naik chat WTI dekat sini. Alright, so 2, time frame jangka masa setiap file yang dipilih. Nombor 2, function. Alright, so nombor 2 ni time frame. Apa itu time frame kita akan belajar kejap lagi. Okay, 3, function untuk menambahkan indikator. Yang nombor 3 ni, function untuk menambahkan indikator. So 4, objek untuk menambahkan objek lah, nombor 4 ni untuk iOS. Okay, 5 ni trick untuk kita entry by atau sell dan pending order. Nombor 5 ni. Kalau nak tekan buy atau sell dan nak set password, nak set SL dengan TP, tekan dekat trick ni. Okay, so 6, quarters senarai pair. Nombor 6 ni senarai pair lah. So nombor 7, chart atau graph pair yang dipilih. Nombor 7 ni. Okay, nombor 8, trade senarai dagangan yang aktif. Okay, apabila korang masuk entry buy atau sell, dia akan masuk dekat sini. Sebab apa? Dia senarai dagangan yang aktif. Okay, 9, history senarai dagangan yang tidak aktif yang telah ditutup. Nombor 9 ni. Okay, so 10, setting mengubah suai chat mengikut kesesuaian anda. Okay, so dekat hampa sekarang ni, fasa sekarang tadi ada seorang kata minta zoom Zat. Zoom hampa daripada Zoom hampa tu hampa boleh zoom. Nampak. Okay, so saya tak boleh nak zoom. Jangan zoom. Okay, jangan zoom. Okay, jangan zoom. Okay, kekalkan dengan biasa saja. Okay, so sekarang fasa kita sampai. Okay, bila kita buka saja chat, kita tahu time frame dia dekat mana. Okay, apa tu kan. Okay, time frame dia dekat mana, kita nak masuk keyboard dekat mana. Okay, apa function nombor 10, apa function nombor 8, apa function nombor 9. Kira hampa dah tahu dah. MP4 hampa kira dah next level lah. Okay, daripada yang kat orang luar, yang kat luar sana tu, yang duk pergi ke arah scammer tu, hampa dah pergi ke satu fasa, hampa kenal MP4. Okay, hampa tahu apa itu function dia, apa yang ni function dia. Okay, so bila hampa dah tahu, mudah kerja. Okay, dapat saya minta hampa dapat sangat berkenaan dengan ni. So hampa tahu function-function dia ni. Okay, so next kan. Okay, so pergi dekat setting lah. Macam tadi kita login, pastikan keluar nama. Okay, so tekan setting, lepas tu klik yang ni. Klik yang ni, ataupun korang nak tiru candlestick yang warna sama kita orang pun boleh juga. Yang ni, sorry. Tekan setting. Okay, sorry, tekan setting. Tekan setting yang bawah kan. Okay, lepas tu klik yang ni, Alt plus line. Alt plus line ni yang warna merah. Selalu dia ada warna putih dekat bawah. Yang Alt plus line ni warna merah. Okay, period separator, trade level dan color ni. Kalau korang nak tukar color boleh je. Kalau korang nak ikut warna kita orang pun boleh. Siapa buka TikTok tu? Nampak? Hello Ibat. Sahabat. Okay, so kalau bagi saya lah, untuk hampa yang newbie ataupun baru buka MT4, baru kenal MT4 ni, bagi saya hampa tak payah nak tukar color lah.
ikut standard asal je, asalkan hampa tahu function dah. Apa godek-godek color tu datang ni hampa pandai pula godek. Takkan benda ni MP4 hampa tak reti nak godek. Godek-godek tengok, asalkan tak terkeluar duit hampa tak apa. Nah, asalkan kalau kata ubah color tu, buat color merah biru, merah hijau ke? Kalau merah hijau aku tak boleh untung. Itu tak apa. Itu memang daripada keturunan dah tu. Tak boleh dengan color merah hijau. Itu kena tukar ah. Okey. So kalau kata tak ada masalah, pakai yang standard saja dan macam saya cakap, selagi tak terkeluar duit hampa, tak ada masalah. Boleh ya. Tapi hampa tahu function dia tu apa dia. Okey. Price line tu apa dia. Okey. Period separator tu apa dia. Okay, trade level tu apa dia, hampa kena tahu. So macam dekat sini price line tu, lepas tu period separator dengan trade level tu kena ada. Okay, so benda ni hampa kena ada. Apa tak jadi pun. Apa yang tak jadi? Apa yang tak jadi? Okay, sorry dia direct. Hampa tak nampak dia punya soalan. Okay, apa yang tak jadi? Okay, next kan. Okay, yang ni untuk fungsi Android lah. Okay, satu ni menu. Dua ni function untuk menambahkan indikator. Okay, ketiga kuarter senarai pair. Nombor 3. 4 time frame dan jangka masa setiap pair yang dipilih. Nombor 4. Nombor 4 ni jangka masa yang dipilih. Nombor 5 untuk entry buy atau sell dan pending order. Nombor 5. Okay. So nombor 6 untuk menambahkan objek. So nombor 6 menambahkan objek lah. Kena tekan dekat skrin, dia akan keluar yang bulat ni. Apabila tekan yang bulat ni, lepas tu tekan yang ni. Untuk menambahkan objek. So 7 senarai pair, sama seperti nombor 3, nombor 7 ni. Alright. Nombor 8 chart atau graf pair yang dipilih, nombor 8. Okay, 9 trade senarai dagangan yang aktif, nombor 9. So 10 history senarai dagangan yang tidak aktif yang telah ditutup. Okay, nombor 10 tu history tu maksud dia trade hampa tu, sama ada loss ataupun profit akan keluar dekat situ lah. Okay, so situ history hampa punya entry bila lengkap. Maksud dia entry yang lengkap ni bila hampa entry saja dan juga close, itu entry yang lengkap lah. Okay, yang ni version Android. Okay, setengah orang pakai Android, setengah orang pakai iOS. Macam saya tak familiar dengan iOS dan bila saya dapat iOS, saya susah nak cari Vivo. Okay, saya nak set susah. So hampa kena cakap dengan apa yang hampa pakai. Nah, kena cakap dengan benda tu. Kalau tak cakap, payah kerja. Esok saya suruh buat keluar Vivo, jam. Make sure hari ni hampa cakap macam mana nak keluar Vivo, macam mana nak keluar marking. Okay, kena clear. Kalau tak familiar, susah. Okay. So untuk Android dengan iOS, saya rasa tak ada masalah kot. Tapi yang masalahnya bila bagi Android dekat saya, okay, akan jadi masalah. Okay. So next kan. Okay, yang ni chart setting lah. Tekan setting untuk tanda lah trade level. Ni period separator dah price line. So kalau korang nak tiru candlestick warna ni boleh lah. So tak paksa nak nak tukar color. So kalau korang nak tukar color, tekan color, lepas tu tukar je. Candlestick naik warna apa korang nak, candlestick turun warna apa korang nak, right? So yang ni bezalah iOS dengan Android chart dia. Okay. Okay, next kan. Alright, so kita pergi kepada tajuk jenis-jenis chart. Dalam trading ni ada 3 jenis chart lah. Okay, alright, so 1 line chart, 2 bar chart, 3 candlestick chart. Alright, kebanyakan trader memilih untuk menggunakan line chart dan candlestick chart berbanding bar chart. Alright, penentuan support dan resistance lebih mudah menggunakan line chart. Candlestick pattern lebih jelas pada candlestick chart berbanding bar chart. Okay, saya explain dekat sini. Kenapa ada line chart? Kenapa ada bar chart? Kenapa ada candlestick chart? Okay, line chart ni betul sharp dia punya support dan resistance. Okay, bar chart saya tak pernah study. Kenapa bentuk dah macam tu? Saya tengok pelik. So saya tak gunakan bar chart. Okay,
Yang ketiganya adalah candlestick chart. Candlestick chart ni lebih kepada signal daripada bentuk chart tu. Okey, dia ada Morobozu. Okey, dia ada spinning star, dia ada hanger. Okey, dia macam-macam. Okey, nama candle tu, candle dia ada jenis-jenis candle dia. Ada setengah orang cari signal melalui candle. So setengah orang dia akan familiar. Tapi candle ni lebih kepada Bursa Malaysia. Okey, macam mana nak dapatkan signal candle lebih kepada Bursa Malaysia. Tapi sekarang saya mana lagi senang antara dua ni, line ataupun candlestick. Tapi kalau fokus kepada saya akan pergi kepada candlestick. Nah, yang mana duduk dalam live saya ataupun yang biasa duduk dalam live saya dekat TikTok, okey. Yang mana duduk kat live saya dekat TikTok, apa tahulah candlestick ni siapa yang cipta. Okey. So hampa boleh pilih. Tak ada salah. Okey. Line chart ataupun candlestick. Tapi saya lebih prefer kepada candlestick. Okey. Candlestick sebab candlestick ini kita nampak chart pattern, kita nampak apa tu? TikTok Abang Saleh siapa? Alamak, dia ni tak kenal saya tu. Saya bukan Saleh. Okey, saya bukan Saleh. Saya sorry lah, saya tak bagi penerangan. Saya Muhammad Naim bin Bahru. Okey, salah seorang master trader dekat RTC. So saya speaker untuk malam ni dan dibantu oleh Karl. Sorry saya tak kenalkan nama saya. Tak apa, tak masalah, tak ada masalah. Saya bukan Salihuddin. Okey, saya bukan Salihuddin, saya Muhammad Naim bin Bahru. Okey. So setengah orang dia dapat belajar daripada line. Setengah orang dapat belajar daripada candlestick. So ada peranan dia masing-masing. Okey, ada peranan dia masing-masing. Okey. Apa nama TikTok? Nama saya Naim Bahru je. Okey. So next ya. Alright, so yang ni kita masuk candlestick lah. Candlestick kita ada dua, iaitu bullish candlestick, iaitu candlestick menaik lah. Bullish candlestick iaitu candlestick menaik. Bullish candlestick ialah candlestick yang dibuka pada harga yang rendah dan ditutup pada harga yang tinggi. Kalau bearish candlestick, candlestick yang menurun. Bearish candlestick ialah candlestick yang dibuka pada harga yang tinggi dan ditutup pada harga yang rendah. Okey. Apa dah masuk pembelajaran advance sikit. Okey, advance sikit. Kalau dekat luar sana, okey, kalau dekat luar sana hampa nak belajar berkenaan dengan candlestick ni saja 3999 harga dah. Okey. So sekarang kita masuk kepada candlestick. Candlestick ni bullish candlestick dan juga bearish candlestick. Dia ada dua kat sini. Okey. Dia ada candlestick yang buka body sahaja. Dia tak ada pun shadow. Okey. So kalau hampa nak tahu ada explain berkenaan dengan shadow dengan body? Yang tu ni body, yang atas ni shadow. Okey, yang batang tu saja adalah shadow. Yang solid color hijau tu adalah candle. Body. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Okey, kenapa dia ada batang terpacak itu? Sebab dia pernah cecah ke harga tu. Okey? Dia pernah cecah ke harga tu. Dia open dekat open yang hampa tengok dekat situ. Kemudian dia turun dulu, dia buat shadow, kemudian dia naik atas balik. Tapi dia tak berjaya close kat atas, dia turun balik, dia buat body dekat tengah. Okey, sebab itulah ada body dan juga ada shadow. So maksud shadow dekat sini adalah dia pernah cecah ke harga tu. Nah, sama juga macam penurunan bearish candlestick. Okey, dia pernah turun ke harga tu dan juga dia pernah naik ke harga tu tapi dia close tempat lain. Okey. So yang ini hampa kena tahu sebab yang ni adalah advance sikit. Okey, Adin kenapa kat sini Adin? Adin sepatutnya dekat dengan Jamil? Dah habis dah. Okey, dah habis. Tutup mic. Thank you. Okey. So dekat sini pembelajaran yang agak advance, okey. Hampa kenal candlestick. Mana-mana chart pun ada candlestick. Ikut hampa lah. Kalau hampa pilih line nak keluar. Kalau kata candlestick lah. Okay, at least hampa tahu candlestick kenapa jadinya body, kenapa ada je shadow. Okay, kena clear benda tu. Sambungkan. Time frame. Kita masuk tajuk time frame lah. Time frame adalah pergerakan harga di dalam chart mengikut sesuatu tempoh masa.
time frame yang digunakan dalam platform ini ialah M1, M5, M15, M30, S1, H4, Day1, WM, W1, MN. Alright. So apa yang dia maksudkan ni? So contoh satu candlestick di time frame day 1 mewakili pergerakan harga pada harga satu hari. Okey, satu candlestick di time frame H1 mewakili pergerakan harga 1 jam. Satu candlestick di time frame M5 mewakili pergerakan harga 15 minit. Alright. Okey. Kita masuk bab candlestick dan juga kenapa ada time frame. M1 dia ada candlestick, satu candlestick seminit. Okey. M5 pula satu candlestick itu dalam masa candlestick itu akan jadi dalam masa 5 minit. Dia akan keluar satu candlestick. Okey. Sama juga macam candle yang lain. Okey, apa perbezaan candlestick ini? Okey, lagi kecil time frame yang hangpa pilih, lagi cepat result dah. Okey. Dan juga risiko dan juga reward dia makin kecil. Okey, lagi besar time frame yang hangpa ambil, lagi besar risiko dan juga reward yang hangpa akan dapat. Okey. So penggunaan time frame ni ikut pada hangpa. Macam saya, kalau saya nak trade, saya akan gunakan time frame 5 minit, 15 minit. Itu saya punya time frame. Okey. Sebab apa? Sebab 5 minit dengan 15 minit ni result dia mungkin dalam masa setengah jam. Okey, mungkin dalam masa sejam ataupun 2 jam, 3 jam. Okey. Kalau kata kita guna H4, okey, kita guna H4, kita planning time frame dekat H4, benda tu akan jadi dalam masa 3-4 hari. Okey, kalau saya tak mahu. Saya lebih kepada day trade. Okey, day trade ni maksud dia hari ni saya entry, hari ni saya keluar. Okey. Kalau kata seminit tu terlampau cepat dan hampa macam saya bukanlah 24 jam tengok chart. Okey, ada masa saya tengok TikTok, ada masa saya buka benda lain. Untuk 5 minit dengan 15 minit okey. Okey. So kalau tanya saya nak cepat result seminit, tapi saya tak galakkan lah. Sebab apa? Pergerakan dia tu laju. Okey. Dan juga hampa akan jadi panik kat situ. Okey. Fokus kepada 5 minit dan juga 15 minit. So benda ni hampa kena take note. Sebab apa? Esok kita nak fokus dekat 5 minit dan 15 minit. Okey. So kita pergi tajuk type of order lah. Yang ni tajuk akhir untuk kita malam ni lah. Alright. So order selalunya kita entry, kita masukkan buy dengan sell. Alright. So malam ni saya akan ajar pending order, buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Alright. So saya bagi dekat chat lah untuk terangkan. Fatih 60 orang tengok. Dia pertahankan tak macam trader pun serabut dia. Ya, visual tak menentukan dia seorang trader nah. So yang penentu sekarang ni ni result. Okay. Bila santai-santai kita belajar, at least hampa dapat sesuatu malam ni. Okay. Make sure keluar je daripada sini dapat sesuatu. Okay, dapat sesuatu. Kalau kata tak dapat sesuatu, sia-sia hampa duduk sini, buang masa. Nah. Rambut baru tu, saya tak pakai minyak rambut. Hai. Okay, tak kisahlah view macam mana sekalipun, yang penting hampa dapat apa yang akan dengan saya sampaikan malam ni. Okay, kita masuk kepada chat. Yang ni live chat ya? Live ya? Yang ni untuk type of order lah. Okay. So saya nak pergi untuk buy lah. Kalau macam kita selalu pakai buy lah. Okay. Selalu kita pakai buy dengan sell lah. So saya nak pergi untuk pending order. Apa itu pending order? Pending order ni kita tak nak masuk buy sekarang. Faham tak? So kita tak nak masuk buy sekarang, kita tak nak masuk sell sekarang. So maknanya kita target price ya Allah, sorry. Ya. Yang ni sell. Kita pergi dekat buy dulu.
Satu, kita ada buy limit. Saya terangkan satu-satu. Buy limit, apa itu buy limit? Okay, buy limit contoh dia macam sekarang kan, kita tak nak entry apa ni, kita tak nak, sekejap saya masukkan masukkan. Alright. So contoh kita tak nak masuk buy sekarang. So apa maksud buy limit? Kita target price. Contohnya kita target price turun terlebih dahulu sebelum dia buat kenaikan. So kita tak masuk instant buy lah maksud dia. So yang ni dipanggil buy limit. Sebab apa buy limit? Buy limit ini kita jangkakan price turun terlebih dahulu kepada price di sini. Kalau korang tahu, di sini adalah tepi ni adalah price lah. Okay.